topik semalam tu. Tun Mahathir. Satu artikel yang diterbit oleh Ghazali Osman menyatakan KLCC adalah simbol korupsi terbesar Mahathir. Mungkin Dato' ada boleh nak ulas sikit. Sebenarnya saya dah ulas tentang KLCC ni banyak kali. Saya dah ulas tentang KLCC ni banyak kali. Antaranya dulu kalau kita masih ingat, sebab Mahathir duk kata apa yang dia suruh Anwar buktikan. Padahal saya cakap kan, ayam mitik kami lembu pun tahu tentang apa yang Mahathir buat ketika dia berkuasa. Contohnya macam tanah KLCC tu, tanah KLCC tu kan. Ini saya petik daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Roslan Latif. Bila nak bina KLCC tu, tanah tu dia sebidang tanah bekas padang lumba kuda. Mahathir telah suruh Ananda Krishnan beli tanah tu. Saya difahamkan harga lebih kurang 100 juta je. Kemudian tanah tersebut dijual kepada Petronas dengan harga 600 juta. Untuk kerajaan membina menara berkembar Petronas. Tapi 600 juta ni saya nak beritahu separuh je. Separuh lagi dia orang buat menara Maxis. Separuh. Ada version awal yang saya dengar ialah 300 juta dia beli. Tapi dia jual separuh daripada apa yang dia beli tu berharga 600 juta. Maknanya dia untung berlipat kali ganda. Tapi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Roslan Latif ni 100 juta saja. Okey. Time yang mengawal Petronas adalah Tun sendiri, betul tu? Ya, Tun Mahathir sendiri pada ketika tu. Okey. Kemudian pihak kroni Mahathir dan golongan yang menyokongnya nampak memang menara berkembar Petronas ni satu lambang lah, satu lambang. Tapi ramai orang tak tahu bahawa bila bangunan tu siap, peringkat awal tu 2.5, tapi last kali dia jadi 7.5 hingga ke 10 juta. 2.5 bilion peringkat awal, tapi disebabkan duit tu dia pinjam duit dengan menggunakan mata wang yen, kemudian dengan peningkatan mata wang yen, dia punya nilai value campur interest dan sebagainya, dia pergi sampai 7.5 hingga ke 10 bilion. Dia berlipat kali ganda. Okey. Menara satu daripada entiti struktur berkembar Petronas ni adalah milik Ipar Mahathir, Ghazali Muhammad Ali. Menara satu. Menara dua adalah milik General Hashim Muhammad Ali, juga merupakan Ipar Mahathir. Itu sebab yang ini saya tak tahu macam mana Roslan tulis macam ni lah. Tetapi yang saya tahu, satu tu Siti Asma bagi dekat Korea untuk bina, satu lagi dia bagi dekat Jepun untuk bina. Tapi mengikut Roslan Latif, dia ada kaitan dengan Ghazali Muhammad Ali. Satu lagi ada kaitan dengan General Tan Sri Hashim Muhammad Ali. Okey. Kemudian projek pembinaan lantai ataupun flooring, seluruh menara diberikan kepada syarikat Prime Granite milik anak Mahathir, iaitu Mohzani Mahathir. Marble apa semua sekali lantai tu 470 juta. Projek membekalkan perabot dalam menara itu pula diberikan kepada outright. Ini saya dah cerita lama lah. Milik anak dia Mirzan Mahathir. Itu perabot. Okey. Kemudian banyaklah benda-benda lain yang berkaitan dengan Petronas ni. Semuanya ada kaitan dengan anak-anak Tun Dr. Mahathir. Dan hari ini Tun Dr. Mahathir cuba nak menafikan, dan dia mengatakan anak dia mula meniaga dengan kerajaan
selepas dia tak jadi Perdana Menteri. Sedangkan masa dia masih lagi Perdana Menteri, anak dia contohnya hari ni tersebar keluar surat Mukhlis Mahathir memohon konsesi balak daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Itu ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1994 tak silap. Jadi memang bagi saya lah Mahathir ni dia tak boleh lari mana pun. Apatah lagi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa semua dokumen-dokumen berkaitan dengan penyelewengan Mahathir ni ada di tangan dia. Saya memang percaya sebab saya tahu memang Mahathir ni seorang manusia yang korup. Saya tak bimbang lah kalau dia nak saman Datuk Seri Anwar ni. Kerana belum sempat pun dia saman, pihak SPRM boleh hadapkan Mahathir ni ke muka pengadilan. Kerana bukti-bukti ke atas Mahathir ni overwhelming. Terlalu banyak. Dia tak boleh nak sangkap. Lainlah kalau dia bersih. Itu sebab kita tanya. Sebelum dia bercakap tentang nak saman orang, sebelum dia nak menafikan benda ni, dia sedar tak dekat Malaysia ni ada Anti-Money Laundering Act. Bila dia suruh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan, dia tak sedar bahawa kekayaan luar biasa anak-anak dia yang berstatus bilioner ni pun, kalau misalnya kerajaan bekukan aset-aset dia, harta-harta dia, dan dakwa ianya sebahagian daripada amlah, maka bukan tanggungjawab kerajaan untuk membuktikan bahawa dia dapat duit tu datangnya daripada sumber yang haram tau. Ianya beban untuk membuktikan bahawa duit-duit itu, harta-harta itu dikumpulkan daripada sumber yang halal, tak ada jenayah, tidak ada salah guna kuasa, tidak ada menggunakan nama mak bapak dan sebagainya, terletak di bahu anak-anak Tun Dr. Mahathir. Itu sebab saya rasa Mahathir buat satu kesilapan besar bila mana dia mengatakan bahawa dia minta Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan bukti. Kerana Mahathir ni tak perlu bukti sebab nama anak-anak dia tu sudah masuk dalam dalam majalah Forbes, dalam senarai orang yang terkaya di Malaysia satu ketika dahulu, ketika Mozani contohnya, antara orang terkaya di Malaysia, sudah menjadi pengetahuan umum. Sedangkan Mahathir tidak inherit ataupun mewarisi harta kekayaan daripada bapa dia. Lainlah macam Datuk Seri Najib. Dia mewarisi kekayaan daripada Tan Sri Noor. Itu yang adik-beradik dia semua, alhamdulillah lah. Sebab Tok Puan Raha tu anak kepada Tan Sri Noor. Memang keturunan orang kaya-kaya. Tapi Mahathir, bapa dia guru. Takkan guru pun boleh jadi kaya, boleh jadi bilioner, cucu-cucu dia semua. Dan dalam Malaysia ni, anak-anak pemimpin-pemimpin ataupun bekas Perdana Menteri, hanya anak dia je berstatus bilioner. Yang lain belum rasa jadi bilioner. Yang ini nak kena faham. Okey? Ya. So kita nampak tu daripada segi perundangan Malaysia, keadaan perundangan ni nampak jadi kucak-kacir selepas pelantikan individu seperti Tommy Thomas, Latifah Koya, kita nak sebut Syam Aliang, Gopal Jiram lah. So dua individu ni menyebabkan undang-undang sekarang ni dah macam tak adil dan dibawa sampai sekarang. So permulaan dia start dari situ dan kita tahulah siapa yang melantik dia. So Datuk ada pandangan Datuk dengan tu. Semua law of the jungle ni bermula bila mana Mahathir menjadi Perdana Menteri. So beban kesalahan ni ialah kepada orang yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Itu nombor satu. Akibat daripada mengangkat manusia yang rosak dan korup ini menjadi Perdana Menteri, dia pula mengangkat bekas peguam kepada Lim Guat Eng menjadi Ketua Peguam Negara. Dia pula mengangkat
manusia bernama Tan Sri Richard Malanjun menjadi Ketua Hakim Negara, dan selepas tu dia mengangkat pula Tengku Maimun menjadi Ketua Hakim Negara. Itu yang semua jadi haywire, kan? Itu yang berlakunya pendakwaan terpilih seperti mana yang Tommy Thomas dedahkan. Bukan saya cakap ni, ini yang Tommy Thomas dedahkan, dan ianya sudah disiasat oleh apa dipanggil pasukan petugas khas yang menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas, iaitu Justice in Wilderness, dan mereka mengesahkan bahawa terdapat 17 salah laku yang dilakukan oleh Tan Sri Tommy Thomas, yang mana Tan Sri Tommy Thomas ini boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan kerana dia menghasut rakyat supaya membenci Datuk Harun Idris dan juga Tun Razak. Dia juga boleh didakwa di bawah Akta MCMC, kan? Ianya boleh juga didakwa kerana tindakan dia yang tidak profesional, kan? Macam-macam pendakwaan yang boleh dikenakan ke atas Tan Sri Tommy Thomas. Jadi bagi saya betul lah, bila orang macam Latifah Koya lagi, kan, yang merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR, dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia telah menyatakan persetujuan dia untuk lepas ini Ketua Pesuruhjaya SPRM dipilih oleh Select Committee Parlimen. Ini satu benda yang bagus, kan? Tak macam apa yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Okey? Betul. Ya. Mengekalkan individu yang dilantik oleh Mahathir, disambung legasi oleh Muhyiddin, sehingga sekarang ini akan memberi kesan kepada sistem perundangan negara. Kisahlah, bukan kata pada ahli politik. So, Datuk punya pandangan, so bukan kata pendakwa terpilih, maknanya individu yang dilantik tadi saya sebut, Tommy Thomas, dan disambung pula dengan lantikan oleh Muhyiddin Yassin AG sekarang ni, CJ pun masih lantikan daripada Tun. So sistem perundangan negara tu macam mana tu? Dia bila kita nak lantik Ketua Hakim Negara contohnya, kan, dalam undang-undang negara kita ni sudah termaktub bahawa cadangan mesti datang daripada Judicial Appointment Commission, iaitu Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Bila Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman bagi nama kepada Tun Dr. Mahathir, mula-mula dia bagi nama, tak silap saya, Datuk Seri Azhar sebagai Ketua Hakim Negara. Tetapi Tun Mahathir tak bersetuju. Bila dia tak bersetuju, kalau ikut prosedur undang-undang negara kita, sepatutnya dia minta supaya JAC ataupun Judicial Appointment Commission ini memberikan nama baru. Tetapi dia tak minta. Dia minta nama baru tu cadangannya daripada Tommy Thomas. Jadi kalau dah Ketua Hakim Negara tu dicadangkan oleh Tommy Thomas, dan Tommy Thomas dengan bangganya mengaku benda ni, itu dah ada bukti yang nyata bahawa pelantikan Richard Malanjun menyalahi undang-undang. Dan Tommy Thomas juga mengesahkan bahawa dia yang mencadangkan nama Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara. Jadi sewajarnya lah pelantikan Tengku Maimun itu juga diisytiharkan sebagai tidak sah kerana tidak mengikut prosedur pelantikan hakim yang sepatutnya mesti atas cadangan JAC. Jadi saya haraplah supaya satu hari nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kekuatan untuk membetulkan benda ni. Sebelum kita lakukan reformasi institusi, pertama kena balik kepada perkara pokok. Apa perkara pokok dia? Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya,
Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak kan, mesti atas cadangan daripada Jack, bukan daripada Peguam Negara. That is very wrong kan. Kalau misalnya hari ini Dato' Seri Anwar Ibrahim memberi arahan kan, supaya Jack memberikan nama siapakah ketua hakim negara yang difikirkan sesuai untuk diangkat menjadi ketua hakim negara yang baru. Kalau Jack merasakan bahawa Tengku Mahimun layak untuk menjadi ketua hakim negara, Jack kena bagi nama itu secara rasmi kepada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri bersetuju, Perdana Menteri rasa bahawa Tengku Mahimun layak untuk kekal sebagai ketua hakim negara, bahawa nama itu perlu dibawa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, tuanku perkenan, tuanku lantik, maka Tengku Mahimun boleh jadi ketua hakim negara balik semula, tak ada masalah. Tetapi mesti mengikut prosedur yang betul. Sebabnya implikasi dia besar bila dia dilantik, pelantikan dia itu pun tidak sah dari segi undang-undang. Maka kalau kita fikir menggunakan otak kita yang waras, sebagai bukan seorang pengamal undang-undang kan, maka segala apa keputusan yang dia buat juga boleh dipertikaikan balik di mahkamah kan. Bila satu hari nanti didapati bahawa betul seperti mana yang diperkatakan oleh Tommy Thomas kan, bahawa pelantikan Tengku Mahimun bukan mengikut cadangan daripada Jack, maka keputusan-keputusan yang dia buat ketika dia menjadi Chief Justice juga boleh dipertikai dan mungkin boleh dibicarakan semula. Ada implikasi dia kan? Sama juga macam bila seseorang yang bernama Mat Yassin menipu satu Malaysia dengan mengatakan nama dia Muhyiddin Yassin kan? Semua surat angkat sumpah dia, pelantikan segala macam dia semua sekali menggunakan nama Muhyiddin Yassin. Dia sign agreement semua sekali Muhyiddin Yassin, padahal dia imposter kan? Dia menyamar je. Nama sebenar dia ialah Mahyadin. So semua dokumen yang dia sign semua tak boleh pakai. Itu reality kan? Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Soalan ini mungkin berkisar dengan keputusan pemilihan UMNO. Sebelum itu saya ucap tahniah kepada Datuk lah sebagai pengarah komunikasi dilantik. Terima kasih. Dan MKT. Saya tertarik dengan jumlah MKT dari Sabah yang sebelum ini tidak pernah 8 orang. Betul. Jadi apa pandangan Datuk terhadap pelantikan yang ramai ini? Adakah dia mengubah UMNO di Sabah atau bagaimana? Saya nampak pertama sekali ianya satu penghormatan kepada negeri Sabah kan. Selain daripada ahli-ahli majlis kerja tertinggi yang menang bertanding contohnya macam Datuk Seri Bong Mokhtar, Datuk Rosnah Rashid Sherlin, Datuk Rahman Dahlan yang menang bertanding kan. Yang kalah sikit pun diberikan tempat. Contohnya macam Datuk Muhammad Alamin, Datuk Yaakob Han pun dipilih sebagai pengurusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Sabah. Kemudian kita ada Datuk Aminah Ancing kan, juga dipilih walaupun dia tidak berjaya dalam pemilihan di peringkat bahagian, tetapi disebabkan kedudukan dia di dalam kerajaan dia juga dilibatkan sama kan. So saya nampaklah ini bukan hanya sebagai satu pengiktirafan kepada kawan-kawan kita di Sabah, tetapi ini juga ialah proses untuk UMNO ini dilihat lebih inklusif. Kita tarik semua orang yang menang yang kalah untuk bersama, untuk kita sama-sama kuatkan Sabah. Bagi saya orang di Sabah ni
mereka kena bergerak untuk menguatkan parti daripada sekarang. Walaupun kalau ikut masa pilihan raya apa dia panggil, pilihan raya negeri ni mungkin lama lagi, tetapi dengan perkembangan-perkembangan apa yang berlaku di Sabah, saya rasa orang Sabah kena bekerja seolah-olah pilihan raya ini mungkin boleh berlaku dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Maknanya kerja seolah-olah pilihan raya dah sangat dekat. Kita buat preparation awal tak apa. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ini keadaan tidak stabil di Sabah. Dan kemungkinan besar sebelah sana pun nak supaya pilihan raya semula diadakan. Mereka pun nak, kalau boleh mereka sendiri, mereka dah yakin mereka kuat, tak apalah, tidak ada masalah, kita pun mengalu-alukan, biar serahkan balik kepada rakyat. Biar rakyat yang memutuskan dia nak yang mana satu menjadi kerajaan. So kena kerja sekarang lah. Yang masih lagi pening kepala, keputusan kena gantung lah, kena pemilihan semula lah, kena selesaikan cepat. Sabah ni banyak juga orang-orang yang membuat laporan kepada jawatan kuasa bantahan dan sebagainya. Kita harap semua masalah-masalah ni dapat diselesaikan sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya negeri.